Saudara, boleh tolong terangkan atau jelaskan langkah ketiga, iaitu mengakui ketuhanan Yesus semasa dibaptis kepada kita? Ya, pembaptisan ialah langkah yang ketiga selepas bertaubat dan percaya. Kalau kita lihat dalam Galatia 3 ayat 26 hingga 27. Kamu semua telah menjadi anak Allah melalui iman dalam Kristus Yesus. Dan semua antara kamu yang telah dibaptiskan dalam Kristus telah meliputi dirimu dengan Kristus. Kalau kita lihat dalam ayat ini, dia katakan semua telah menjadi anak Allah melalui iman dalam Kristus Yesus. Itu ialah proses lahir semula dengan sempurna. Dikaitkan dengan ini, yang dikatakan di sini, dan semua antara kamu yang telah dibaptiskan. Jadi pembaptisan di dalam ayat ini merupakan salah satu langkah juga dalam proses lahir semula dengan sempurna. Ya. Dan hal ini memang jelas kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, terutamanya di dalam kisah para rasul, berkaitan dengan amalan yang digunakan oleh gereja awal. Apabila seseorang ingin melintas masuk ke dalam kerajaan Allah, selalu jalannya dan caranya ialah melalui pembaptisan di dalam air. Mari kita lihat salah satu contoh yang pertama, iaitu semasa hari Pentakosta, kedatangan dan pencurahan Roh Kudus. Kita lihat apa yang berlaku selepas Petrus telah berkhotbah dan menyampaikan Injil penyelamatan Yesus. Selepas itu, apa yang ditanya oleh orang-orang yang mendengar khotbah Petrus ini, kita mula baca dalam ayat ke-37 hingga 41 tentang apa yang berlaku. Apabila mereka mendengar ini, hati mereka pun berasa tertusuk. Lalu mereka berkata kepada Petrus dan para rasul yang lain, "Saudara-saudara, apakah yang patut kami perbuat?" Petrus pun berkata kepada mereka, "Bertaubatlah dan hendaklah setiap daripada kamu dibaptiskan atas nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampunkan dan kamu akan menerima pemberian Roh Kudus. Kerana janji itu telah dibuat kepada kamu dan anak-anakmu, dan kepada semua yang jauh-jauh, seberapa ramai yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Petrus bersaksi dengan banyak perkataan lain lagi dan menyeru mereka, "Selamatkanlah dirimu daripada angkatan yang engkar ini." Kemudian semua orang yang menerima kata-katanya dengan rela hati dibaptiskan pada hari itu. Bilangan mereka bertambah kira-kira 3,000 orang. Wow. Ya, jadi kita lihat bahawa apa yang dikatakan oleh Petrus untuk membimbing mereka dilahirkan semula dengan sempurna ialah yang pertama dikatakan di sini, bertaubatlah. Kita telah pertimbangkan ini. Bertaubat dan percaya. Ia adalah dua perkara yang tak boleh diasingkan. Bertaubat dan percaya. Keduanya dikatakan dibaptiskan atas nama Yesus. Jadi pembaptisan, ya, iaitu dimasukkan ke dalam air, itu adalah langkah yang kedua. Ya. Ketiganya ialah menerima pemberian Roh Kudus. Biasanya itu dipanggil pembaptisan Roh. Inilah, kalau kita fikirkannya, inilah langkah-langkah untuk membantu kita masuk dalam kerajaan Allah. Hari sesi ini kita akan pertimbangkan pembaptisan dalam air. Sesi yang akan datang kita akan pertimbangkan pembaptisan Roh. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi ialah pembaptisan Roh ini, pembaptisan dalam air ini merupakan salah satu langkah yang mesti dilalui
semasa gereja awal membimbing orang masuk dalam kerajaan Allah. Di dalam artikel ataupun tulisan ni, kita akan dapat baca semua rujukan di mana peristiwa seorang individu atau satu kumpulan orang telah masuk dalam kerajaan Allah melalui pembaptisan dalam air. Saudara-saudari boleh rujuk di dalam bacaan yang dalam sesi ini untuk baca untuk diri sendiri semua peristiwa dalam kisah para rasul yang berkaitan dengan hal pembaptisan dalam air untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi izinkan saya untuk terangkan apa maksudnya pembaptisan dalam air ini. Ada kalanya selalu disebut bahawa pembaptisan ini dalam air adalah simbolik sahaja, melakukan sesuatu secara simbolik. Tapi saya rasa ini tidak tepat kalau kita baca dalam firman Tuhan berkaitan dengan pembaptisan dalam air. Pembaptisan ialah suatu perbuatan fizikal yang mempunyai realiti dan kesan rohani yang signifikan sekali. Mengapa saya katakan begini? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, sekurang-kurangnya 3 realiti berlaku apabila seorang bertaubat, percaya dan dibaptis dalam air. 3 realiti ini ialah yang pertama, dia akan disatukan dengan Yesus untuk kehidupan baru. Kita baca ini dalam Roma 6:4 hingga 10 dan Kolose 2:12. Keduanya, dia ditahirkan daripada kekotoran rohani. Rujuk 1 Petrus 3 ayat 21 dan Titus 3 ayat 5. Ketiganya dikatakan orang itu akan melintasi daripada kematian ke hidup yang sebenar, yaitu Yohanes bab 5 ayat 24. Dia akan beralih daripada kegelapan ke cahaya Yesus yang gemilang, 1 Petrus bab 2 ayat 9. Dan dia akan tukar daripada pihak iblis, iaitu kerajaan gelap, ke pihak Allah, iaitu kerajaan Allah. 3 realiti ini berlaku. Tetapi saya ingin tekankan di sini tentang disatukan dengan Yesus. Sebab ini ada kaitan langsung dengan pembaptisan. Mari kita rujuk kepada Roma 6 ayat 4 hingga 5. Melalui baptisan itu, kita dikuburkan dengan Dia dan ikut mati bersamanya. Demikian juga, sebagaimana Kristus dibangkitkan daripada kematian melalui kemuliaan Allah Bapa, kita juga dapat menikmati kehidupan yang baru. Jika kita telah disatukan dengan Kristus kerana kita turut mati bersamanya, maka tentulah kita akan disatukan juga dengannya dalam kebangkitan semulanya. Apabila kita baca petikan ini, apa yang jelas sekali ialah realiti, sesuatu yang berlaku dalam alam rohani. Dan ini adalah realiti, sesuatu yang betul-betul berlaku. Pertamanya, kita disatukan dengan Kristus. Apabila kita disatukan dengan Kristus dan melalui dalam pembaptisan, kita akan mati bersama-sama dengan Dia. Keduanya, kita juga dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dan ketiganya, sebab kita disatukan dengan Kristus, kita juga bangkit bersama-sama dengan Kristus. Ini berlaku secara satu realiti di alam rohani. Ia bukan simbolik sahaja. Ia berlaku dalam alam rohani. Mari kita terus bacaan kita dengan dalam ayat 6 hingga 9.
Kerana kita tahu bahawa diri kita yang dahulu telah disalib bersamanya supaya tubuh dosa itu dapat dihapuskan dan kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kerana sesiapa yang telah mati, dia dibebaskan daripada dosa. Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahawa kita akan hidup dengannya juga. Kerana kita tahu bahawa oleh sebab Kristus telah dibangkitkan daripada kematian, dia tidak mungkin mati lagi. Kematian tidak berkuasa atasnya lagi. Inilah realitinya. Apabila kita dibaptis dalam air, sudah bertaubat dan sudah percaya, kita dibebaskan daripada dosa. Ya, itulah realitinya. Kita dibebaskan daripada hukuman dosa. Itulah yang pertama. Kemudian sepanjang hidup kita, kita akan kecapi bahawa kita dibebaskan daripada kuasa dosa. Kita akan dapat mengatasi dosa di dalam hidup kita. Itulah realitinya yang berlaku semasa kita melalui air pembaptisan dan memulakan proses dikuduskan untuk Allah. Mari kita baca ayat 10 hingga 12. Dengan kematiannya, dia telah mati kepada dosa sekali untuk selama-lamanya. Tetapi dengan kehidupannya, dia hidup kepada Allah. Demikian juga, anggaplah dirimu telah mati kepada dosa tetapi hidup kepada Allah dalam Kristus Yesus. Oleh itu, jangan biarkan dosa bertakhta dalam tubuhmu yang fana sehingga kamu menurut kemahuannya yang durjana. Petikan ini mendorong kita untuk menerima realiti semasa kita dibaptis, iaitu anggap diri kita mati kepada dosa. Maksudnya, dosa itu bukan Tuhan kita lagi. Ya, anggap diri kita mati kepada dosa tetapi hidup kepada Allah dalam Kristus Yesus. Inilah kehidupan baru. Apabila kita melalui pembaptisan air dengan bertaubat dan juga percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, perubahan yang besar berlaku. Satu mukjizat sebenarnya. Kita ditukarkan dan kita mengalami kehidupan baru, iaitu hidup kepada Allah dalam Kristus Yesus. Dalam ayat 13 dan 14 pula, janganlah persembahkan bahagian-bahagian tubuhmu kepada dosa sebagai alat-alat kedurjanaan. Sebaliknya, persembahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang telah dibawa daripada kematian kepada kehidupan, dan persembahkan bahagian-bahagian tubuhmu kepadanya sebagai alat-alat kebenaran. Kerana dosa tidak akan menjadi tuanmu disebabkan kamu bukan di bawah hukum tetapi di bawah kasih karunia. Kebenarannya ialah dosa tidak lagi menjadi tuan kita. Tidak ada tuan yang baru, iaitu Tuhan Yesus. Jadi persembahkanlah tubuh kita, bahagian-bahagian tubuh kita, bukan kepada dosa atau ala-ala kedurjanaan, tetapi kepada Allah kita, kepada Tuhan Yesus sebagai Tuan dan Tuhan kita. Maka dengan ini kita mula menyingkirkan sifat tabi'i yang lama dan kita mula hidup sebagai ciptaan baru, iaitu menurut sifat yang baru. Jadi saudara-saudari, itulah realiti apabila kita mengalami pembaptisan air dengan bertaubat dan juga percaya. Kita sebenarnya membuat satu komitmen yang radikal untuk seumur hidup. Kita melintas masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus telah memberi amanat agung. Dan inilah yang dikatakan. Oleh itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptislah mereka
dengan menggunakan kewibawaan Allah Tritunggal. Inilah langkah pertama untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ya, inilah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Untuk masuk dalam kerajaan Allah mesti melalui pembaptisan dalam air. Jadi inilah yang kita mesti lakukan. Bukan simbolik. Ini adalah satu realiti rohani yang berlaku kalau kita mengikut perintah Tuhan Yesus Kristus seperti mana yang tercatat dalam Matius 28 ayat 19 ini. Jadi pembaptisan memang suatu langkah yang penting untuk penerimaan anugerah penyelamatan daripada Allah. Apa pula maksud ketuhanan Yesus dan apa kaitannya dengan proses penerimaan penyelamatan? Soalannya cukup baik. Kalau kita lihat dan kembali dan baca semula Roma 10 ayat 9 hingga 10, kita akan dapat jawapannya. Jika kamu akui dengan mulutmu bahawa Yesus ialah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahawa Allah telah membangkitkannya daripada kematian, kamu akan diselamatkan. Kerana dengan hatimu kamu beriman dan diperbenar, dan dengan mulutmu kamu mengaku lalu diselamatkan. Dua tindakan yang disebut di sini ialah akui dan percaya. Pertamanya percaya dalam hati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang merangkumi Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus dibangkitkan. Itulah yang kita percaya dalam hati dahulu. Selepas itu, untuk menjadikan reality, kita mengakui dengan mulut bahawa Yesus ialah Tuhan. Mengapa Tuhan? Sebab kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu merangkumi, menerimanya sebagai penyelamat kita. Kita berpaling daripada dosa-dosa kita. Berhenti melakukan dosa-dosa. Tidak mau memberontak terhadap Tuhan lagi. Tuhan Yesus menjadi yang utama di dalam hidup kita. Bilakah kita boleh mengakui dengan mulut kita bahawa Yesus ialah Tuhan? Semasa kita dibaptis. Ingat, Yesus, kita disatukan dengan Tuhan Yesus secara realitinya semasa kita melalui pembaptisan. Bila kita masuk dalam air, realitinya ialah kita mati bersama-sama dengan Kristus. Bila kita berada di dalam air, kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Kita tinggalkan hidup yang lama. Kita tinggalkan dosa-dosa kita di dalam air itu secara rohani. Dan apabila kita naik daripada air pembaptisan, keluar daripada air itu, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Itulah kesignifikanannya pembaptisan dalam air. Itulah sebabnya gereja awal mempraktikkan ini. Tidak semasa mereka membimbing orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan kita pada era perjanjian baru ini patut juga mempraktikkan dengan sama. Dan jangan hanya berkata pembaptisan itu simbolik saja. Bukan. Itu ialah wahana kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah yang penting untuk kita faham tentang bertaubat, percaya, dibaptis dalam air. Dalam sesi yang akan datang, kita akan dengar lagi langkah keempat, iaitu penumpang tangan dan juga pembaptisan oleh Roh.